Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami satu kumpulan yang terdiri daripada 3 orang pelajar, iaitu pertama saya sendiri yang bernama Muhammad Amir Irfan dan kawan kerjasama saya yang bernama Darshini dan Fatimah ditugaskan untuk membincangkan tentang konsep peradaban Timur dan Barat. Okey, dengan itu tanpa melengahkan masa, marilah kita masuk kepada pengenalan konsep peradaban Timur dan Barat. Oleh itu, apakah maksud tamadun? Tamadun mempunyai dua istilah, iaitu umrah dan hadarah. Istilah umrah terkenal pada abad ke-14 hingga abad ke-18 dan diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah. Perkataan umrah berasal daripada perkataan amarah yang merujuk kepada pembangunan, kemajuan, kehidupan bandar dan stabil. Okey, manakala istilah hadarah juga diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun dan mula popular pada abad yang ke-20. Perkataan ini merujuk kepada satu wilayah, daerah, kawasan atau kampung. Perkataan hadarah berasal daripada perkataan hadara, iaitu kehidupan menetap atau wilayah yang maju. Okey, seterusnya ialah perbezaan ciri tamadun barat dan tamadun timur. Tamadun timur berkembang selaras dengan acuan Al-Quran dan As-Sunnah, di mana tamadun terhasil melalui bagaimana umat Islam menghasilkannya berpandukan ilahi. Contohnya bersifat menyeluruh, iaitu Islam dijadikan sebagai cara hidup semua kehidupan atas muka bumi ini. Ianya meliputi segala kehendak dan keperluan dari pelbagai segi, sama ada spiritual atau material. Selain itu, bersifat umum, seperti bersifat sejagat dan terbuka. Seterusnya, bersifat tetap dan anjal, dengan Islam menetapkan hukuman yang disabitkan menurut dalil-dalil yang tetap dan zanni. Namun dalam hal tertentu, Islam memberikan kelonggaran sebagai laluan keluar pada masa itu sahaja. Di samping itu, bersifat idea dan realistik, iaitu tamadun Islam bersumberkan wahyu memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Ia sesuai diamalkan tanpa mengira masa, bangsa, warna kulit atau taraf kedudukan manusia. Okey, manakala tamadun barat pula hidup, menetap dan membawa kepada kelahiran bandar dan seterusnya negara. Bagi mereka, tamadun ialah sejenis kebudayaan yang terdapat di bandar-bandar dan menjadi pusat industri, pentadbiran, perdagangan dan perkhidmatan. Contohnya, sistem tulisan iaitu mula dicipta untuk memenuhi keperluan kehidupan, seperti merekodkan sesuatu dengan menggunakan simbol tertentu dan menggalakkan aktiviti keilmuan, ekonomi dan pentadbiran. Selain itu, agama dan kepercayaan seperti tamadun awal, raja dianggap sebagai mandat dan restu daripada Tuhan atau dewa-dewa untuk memerintah. Dengan itu, kepercayaan tamadun awal ialah mempercayai banyak Tuhan dan unsur-unsur alam disembah untuk mengelakkan malapetaka. Di samping itu, perkembangan sains dan teknologi telah memunculkan penemuan baru seperti kalender, roda, alat penyukat, pembinaan bangunan, jalan raya dan terusan. Hal ini menyebabkan kemajuan sains dan teknologi menjadi ukuran dalam menentukan bangsa-bangsa yang bertamadun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan konsep peradaban timur. Peradaban timur merujuk kepada masyarakat dari tamadun peribumi, tamadun Islam, tamadun Jepun, tamadun Cina dan tamadun India yang merangkumi masyarakat Islam dan Asia. Walau bagaimanapun,
Kedua-dua tamadun Islam dan Barat mempunyai beberapa persamaan dari segi pencapaian material, namun terdapat satu perbezaan di antara kedua-duanya. Perbezaannya ialah tamadun Islam menekankan aspek agama khususnya dari segi spiritual dan akhlak. Okey, seterusnya, meninjau daripada pandangan sarjana-sarjana Islam, antaranya Ibnu Khaldun. Tamadun ni ialah pembangunan bandar yang subur dan makmur dengan pencapaian yang tinggi dalam pelbagai bidang seperti ekonomi, politik, sosial, seni bina termasuk algebra, geometri, kimia, perubatan serta puisi dan pengajian Islam. Selain itu, menurut pandangan Said Muhammad Nakib Al-Attas, tamadun merujuk kepada keadaan kehidupan insan yang telah mencapai taraf kehalusan tata susila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. Malah, istilah tamadun sendiri berasal daripada istilah din yang bermaksud satu cara hidup atau kehidupan beragama. Apa itu tamadun Islam? Dari Ibnu Khaldun, istilah umron dan hadarah dalam buku Al-Muqaddimah, umron bermaksud sebagai pembandaran dan tamadun. Umron merangkumi aspek kemajuan yang dicapai oleh manusia. Dalam kitab Al-Islam wal Nasraniyah wal Madaniyah pula menggunakan perkataan Madaniyah untuk menggantikan umron. Madaniyah yang bermaksud sesuatu yang berkenaan bandar. Selain itu, dalam kitab Tarikh Al-Tamadun Al-Islami menggunakan perkataan tamadun. Tamadun Islam mempunyai ciri-ciri yang berikut, iaitu negara Islam dan pemerintahan, bandar-bandar Islam, stratifikasi sosial, sains dan pengajaran bahasa Arab, dan yang terakhir, bangunan-bangunan serta seni bina dan kesenian Islam. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Muhammad Amir Irfan dengan tajuk yang diberi Agama dan Kepercayaan bagi Tamadun Timur. Apakah agama dan kepercayaan Tamadun Timur? Dengan itu, bagi Tamadun Timur, agama adalah sistem yang mengatur keimanan, iaitu kepercayaan dan ibadat seseorang kepada Allah SWT. Selain itu, adab dalam pergaulan manusia sesama manusia dan manusia dengan alam. Dengan ini, apakah yang dimaksudkan dengan agama dan kepercayaan? Okey, perkataan agama berasal dari Sanskrit yang membawa maksud tradisi. Kepercayaan pula kemahuan seseorang menumpu kepada sesuatu di mana kita meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada ia. Saya akan membincangkan tentang prinsip tamadun Islam. Prinsip tamadun Islam ada 5. Yang pertama ialah memelihara agama. Islam mendirikan cara hidup bermasyarakat berbilang kaum dan agama. Prinsip toleransi beragama, kebebasan beragama serta sikap saling hormat menghormati di antara satu sama lain. Dalam waktu yang sama, Islam menggalakkan dan sentiasa memberikan ruang untuk semua pihak yang berbeza agama untuk berinteraksi bagi membincangkan tentang kefahaman masing-masing yang tidak bertentangan dengan prinsip agama yang lain. Hal ini dapat melahirkan suasana yang harmoni, justeru tamadun Islam sesuai diamalkan di dalam masyarakat majmuk kerana Islam sentiasa menekankan kepentingan mendalami ilmu dan mengamalkan demi menjamin keharmonian di samping kesucian agama tetap terpelihara. Prinsip yang kedua, memelihara nyawa. Islam mewajibkan umatnya menjaga keselamatan dan mengharamkan perkara yang boleh membahayakan nyawa. Islam
Islam juga mewajibkan umatnya berusaha untuk mempertahankan nyawa sekiranya sesuatu perkara atau perbuatan itu boleh menyelamatkan nyawa walaupun pada mulanya hukumnya haram, maka ia boleh dilakukan. Prinsip yang ketiga ialah memelihara akal. Akal yang waras penting untuk hidup sejahtera dan harmoni. Islam mengharamkan aktiviti yang boleh merosakkan akal seperti penyalahgunaan dadah dan minum arak. Sekiranya hal ini berlaku, pelaku boleh dikenakan hukuman seperti 40 kali sebatan. Prinsip yang keempat ialah menjaga kehormatan dan keturunan. Antara unsur utama kemuliaan ialah keturunan. Ianya dikawal melalui sistem perkahwinan. Selain itu, Islam mengharamkan perbuatan zina dan menuduh orang melakukan zina tanpa bukti yang kukuh. Hukuman bagi pelaku zina ialah boleh direjam sehingga mati atau disebat 100 kali. Pertuduhan zina tanpa bukti boleh disebat 50 kali. Prinsip yang terakhir ialah menjaga harta benda. Islam menitik beratkan soal hak-hak individu termasuk pemilikan harta benda. Islam juga tidak melarang untuk mengumpul harta yang halal. Mereka yang melakukan kesalahan seperti merompak, meragut, boleh dikenakan hukuman yang bersesuaian. Selamat sejahtera semua, saya Darshini. Hari ini saya akan bentangkan tentang konsep peradaban barat. Konsep peradaban barat ialah tamadun yang diasaskan fahaman secularism, di mana ia bersandarkan semata-mata kepentingan manusia di dunia dan menafikan pertimbangan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhirat. Mereka percaya bahawa agama tidak patut dilibatkan dalam aktiviti-aktiviti sosial dan politik negara. Pemikiran dan keinginan nafsu menjadi sumber utama dalam pembinaan dan pembangunan tamadun mereka. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama. Dan agama adalah sebahagian dalam kebudayaan. Agama dicorak oleh perubahan budaya. Kemajuan berasaskan keuntungan dan mengamalkan konsep matlamat menghalalkan cara. Apakah itu tamadun barat? Dalam tamadun barat terdapat beberapa perspektif. Pertamanya ialah karya-karya yang wujudnya sebagai penempatan manusia di sebuah kawasan. Selain itu, dari segi perspektif negara, ia menjadi peningkatan kehidupan manusia ke arah lebih sempurna dan positif. Seterusnya ialah dari segi perspektif kota. Wujudnya organisasi dan institusi yang lebih sistematik. Keempatnya ialah ilmu. Dari sini, wujudnya bahasa atau bahasa serumpun dengan sistem tulisan tersendiri. Akhir sekali, dari segi perspektif seni, dapat daya kreatif yang tinggi seperti seni, sastra dan sebagainya. Sumbangan-sumbangan yang didapati daripada konsep peradaban barat. Sumbangan tamadun Rom kepada kehidupan hari ini, mereka menggunakan sistem republik dan mengamalkan undang-undang Justinian. Mereka membina bangunan Colosseum dan membina saluran air bersih iaitu aqueduct. Kalender yang digunakan hari ini berasaskan kalender Rom. Sumbangan paling besar pada zaman dahulu ialah penyatuan wilayah yang ditakluki Julius Caesar yang telah bayar. Okey, seterusnya saya akan membincangkan tentang agama dan kepercayaan tamadun barat. Masyarakat Rom mempunyai kuasa luar biasa untuk mempengaruhi kehidupan mereka. Perayaan Rom pula mengikut setiap bulan.
Mereka mempunyai banyak Tuhan dan menghubungkan Tuhan tersebut dengan alam semula jadi. Perayaan mereka yang memuja Tuhan dikaitkan dengan bulan, seperti contoh pada bulan Julai, musim flora di mana lelaki dan perempuan dikalungkan dengan bunga dan dikenali sebagai musim menuai. Terdapat 5 prinsip konsep peradaban Barat. Pertamanya, dibina atas ideologi materialistik. Keduanya, aspek kerohanian tidak penting. Selain itu, mementingkan harta benda. Prinsip yang keempatnya ialah lahir daripada khayalan, imajinasi, ideologi dan hasrat manusia. Akhir sekali, peradaban Barat dikuasai oleh hawa nafsu. Sekali lagi saya menjelmakan diri bagi menggolakan segala yang telah dibincangkan. Inilah sahaja yang kami hendak berkongsi dengan anda semua. Saya harap anda semua diberkati dengan ilmu yang kami sampaikan. Segala kekurangan datang dari kami kerana kami cuma insan biasa. Jika anda mempunyai minat yang lebih dalam topik ini, mungkin satu cara untuk menjamin masa depan anda. Kami doakan anda semua berjaya pada masa depan. InsyaAllah. Izinkan saya menyampaikan serakat pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, kita boleh berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.